Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, sekali lagi kita bertemu dalam kuliah maghrib selepas kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, meredai kita semua, seterusnya memberikan kita istiqamah dengan setiap amal kebajikan kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dengan membawa kalimah la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehingga di akhirat nanti kita diizinkan Allah untuk beroleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jabatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah muslimin muslimat, para jemaah surah Al-Amin, staf Pak Indah. Menyambung pengajian kita pada kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Pada siri yang lalu kita bertemu pada bulan September membincangkan tajuk kehancuran jasad manusia selain jasad para anbiya. Pada bulan Oktober kita tak dapat bertemu kerana saya off station, ada program di Sabah. Dan malam ini kita menyambung lagi dalam kitab yang sama pada tajuk yang terakhir dalam kitab ni. Habis dah kitab kita ni. Beberapa hal yang berkaitan dengan roh. Lepas tu habis dah tajuk kita ni. Tapi rasanya tak sempat kot untuk habis satu bab. Mungkin sekali lagi pertemuan kot baru habis, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pembahasan terakhir ini, penulis banyak mengambil pelbagai keterangan daripada kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Pertama, hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat yang dalam keadaan hancur di kota Madinah. Baginda dalam keadaan berpaut pada pelepah tamar. Kemudian baginda berjalan melintasi beberapa orang Yahudi. Sebahagian orang Yahudi itu berkata kepada sebahagian yang lain, pergilah bertanya pada dia tentang roh. Sebahagian lain pula berkata, jangan tanyakan hal itu pada dia. Akan tetapi akhirnya mereka pun bertanya, wahai Muhammad, apakah roh itu? Baginda SAW masih dalam keadaan berpaut pada pelepah tamar, sehingga aku mengira bahawa baginda sedang menerima wahyu. Lalu kemudian baginda bersabda dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini tentang hadis pertama, kita bincang tentang hal yang berkaitan dengan roh. Ibnu Mas'ud ketika itu Nabi berjalan bersama dengannya dekat satu
tempat di Madinah yang kota itu dulu pernah duduk ramai orang, tapi dah hancur. Mana kota lama lah, kota tinggal. Dan ketika itu Nabi sedang bersandar ataupun sedang berpaut dekat pelepah tamar, pokok tamar macam bersandar begini, pegang. Kemudian datang beberapa orang Yahudi dekat kota Madinah tu nak mengatakan bahawa Yahudi ni percaya bahawa Muhammad itu Rasulullah. Tapi mereka ni ego. Di antara mereka bercakap, cuba tanya dekat Muhammad tu, dia tahu tak tentang roh? Cuba tanya. Yang lain cakap, buat apa tanya dia? Kan? Kemudian mereka pun bertanya sama sendiri. Akhirnya mereka bertanya juga, wahai Muhammad, kalau betul engkau Nabi, cerita pada kami macam mana roh tu. Mana pergi roh ni, yang orang yang pernah duduk kat kota ni yang dah hancur ni, mana pergi dia? Macam itulah ayat dia. Lalu Nabi pun duduk lama. Ibnu Mas'ud pun dalam ayat ini menyebut lamanya Nabi dekat pelepah tamar tu seumpama macam menerima wahyu. Diam. Kemudian Nabi pun membacakan ayat yang kita bacakan tadi. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang roh, roh itu termasuk urusan Tuhanku, tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit saja. Maknanya roh ni urusan gaib, hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Manusia ni tahu pun sikit je lah. Melalui apa? Melalui kalam Rasulullah SAW. Sikit saja. Maka mengenai urusan roh ni, kat mana dia berada, apa yang dia buat dan sebagainya, terdapat dua kelompok nak berbicara tentang hal ni. Pertama, kelompok yang sama sekali tak nak berbicara langsung mengenai roh, kerana roh merupakan salah satu rahsia Allah. Pengetahuan mengenai hal tersebut sama sekali tak diberikan kepada manusia. Dan inilah kelompok yang mungkin lebih tepat untuk dipilih. Kelompok pertama kata, ini urusan Allah, tak payahlah kita sibuk. Makna kata, tak payah kita ceritalah kat mana roh tu buat apa ke, itu urusan Allah. Al-Imam Al-Junaid berkata, roh merupakan suatu hal yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh Allah. Allah je tahu apa yang dia buat, sehingga tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari hambanya untuk mengkajinya, lebih dari sekadar bahawa roh itu memang ada. Kita percaya wujud adalah, kita percaya roh itu wujud, kita percaya roh itu ada di alam gaib, di alam barzakh, dan itu sahaja pengetahuan kita. Tak payah mengkaji lagi. Ini pandangan Imam Al-Junaid rahimahullah. Demikian juga merupakan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kebanyakan ulama salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri telah memastikan dirinya untuk tidak menafsirkan roh. Ibnu Abbas yang banyak meriwayatkan hadis pun, dia tak nak cakap banyak tentang roh. Bagi dia itu urusan Allah. Dari Ikrimah Ibnu Abi Hatim menuturkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai roh. Orang tanya, wahai Ibnu Abbas, roh tu kat mana? Lalu dijawab, roh itu merupakan urusan Tuhan. Janganlah kalian menakwilkan masalah ini. Jangan kamu tambah-tambah dan jangan kamu kurangkannya. Katakanlah seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan kepada Nabi-Nya, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit saja. Yang ini berkaitan dengan urusan roh. Hari ini ramai orang dia beranggapan dia boleh menghidupkan orang yang dah mati, panggil balik roh. Biasanya kepercayaan-kepercayaan yang selain daripada Islam. Lepas tu ada juga yang membaca hadis Nabi tentang ilmu akhir zaman, yang mana di antara fitnah akhir zaman itu boleh menghidupkan manusia yang dah mati. Kita pun pernah dengar ayat tu. Macam mana Dajjal boleh hidupkan manusia yang dah mati? Kalau kita faham pada sudut yang kita bincang kali ini, orang yang dah mati tu dah tak ada urusan dengan kita. Roh dia tak boleh kembali macam mana keadaan sekalipun. Jadi macam mana bercanggah dengan ayat yang disebut bahawa Dajjal boleh hidupkan orang yang mati? Perbahasan ni panjang. Tapi kalau kita melihat pada situasi semasa, dapatlah kita melihat keadaan teknologi canggih kita hari ini, yang terlalu canggih, yang dipanggil sebagai Artificial Intelligence tu, AI, yang boleh membuat orang yang dah mati seolah-olah bercakap lagi dalam bentuk visual kan. Kita melihat
Orang tu dah meninggal, konsert contohnya macam baru ni ada viral, Sudirman dah lama meninggal, tapi dia boleh buat macam salah satu visual seolah-olah dia menyanyi lagi. Benda-benda tu boleh dibuat. Itu yang mungkin membentuk kepada fitnah akhir zaman. Benda yang dah mati dihidupkan bukan pada bentuk fizikalnya, pada bentuk spiritualnya, tapi pada bentuk yang dibuat, diadakan. Yang ni melalui teknologi-teknologi yang canggih sekarang ni. Itu adalah dikatakan Nabi fitnah akhir zaman yang dibawa oleh Dajjal dan konco-konconya tadi. Jadi tentang urusan roh ni, dia ada alam dia. Kita tak perlu cerita tentang macam mana keadaan dia, bagaimana. Itu pandangan Ibnu Abbas antaranya. Ibnu Jarir dengan sanad mursal menentukan bahawa ketika ayat tersebut turun, orang-orang Yahudi mengatakan demikianlah kami memandangnya. Ketika mana Nabi bacakan ayat itu pada orang Yahudi yang tanya tadi, orang Yahudi tu berkata, kami pun berpandangan macam tu. Kata Yahudi, dia tak nak kalah kan. Nabi kata urusan roh ni urusan Tuhan, kita tak diberi pengetahuan walaupun melainkan sedikit saja. Yahudi pun kata, betul lah, kami pun pandang macam tu juga, kata dia. Lalu aku bertanya, jika masalah roh ini tidak diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan kitab Taurat, Taurat ni dipegang oleh Yahudi kan, tak dicerita tentang roh dalam kitab Taurat, dalam Quran pun tidak diceritakan tentang roh, serta tidak diberitahukan kepada makhluknya, lantas dari mana orang-orang yang mendalami masalah ini akan melihat hakikat roh itu? Jadi mana datang dalil-dalil tentang roh ni? Sementara Abu Al-Qasim Al-Qushairi Sa'di dalam kitabnya Al-Idhah mengemukakan bahawa para ahli falsafah menahan diri untuk tidak membicarakan tentang roh. Roh merupakan masalah yang tak dapat dijangkau oleh indera kita, tidak juga dapat dijangkau oleh akal kita. Dikatakan bahawa terbatasnya ilmu manusia terhadap masalah roh ini sama seperti terbatasnya ilmu mereka terhadap rahsia takdir. Kita ni walaupun canggih macam mana pun, teknologi apa sekalipun, kita ada batas. Kita tak tahu besok apa yang akan berlaku pada kita. Tak tahu. Memang kita merancang nak balik kampung ke, nak berjalan ke, nak keluar bekerja ke dan sebagainya. Tapi kita tak tahu besok tu macam mana keadaan. Entah besok tiba-tiba ribut, banjir, tiba-tiba berlaku kematian, tiba-tiba ada orang sakit. Kita tak tahu. Takdir tu, rahsia yang tak dapat diungkap. Dan dikatakan Ibnu Battal, hikmah daripada semua itu adalah penyedaran manusia akan kelemahan mereka mengetahui apa yang ada di luar kemampuan mereka, sehingga mereka terpaksa mengembalikan pengetahuan masalah roh ini kepada Allah Ta'ala. Apa hikmahnya kita tak tahu semua ni? Supaya menunjukkan bahawa manusia ni lemah, ada batasnya. Dan akhirnya kita terpaksa kembali serahkan urusan itu kepada Allah. Tak payahlah kita fikirkan. Hujung-hujungnya tak tahu, Allah, kembali kepada Allah. Sedangkan Al-Imam Qurtubi mengatakan hikmah daripada semua itu adalah penampakan kelemahan diri seseorang kerana dia tidak mampu mengetahui hakikat rohnya sendiri, padahal keberadaannya sudah pasti. Dengan demikian terlihat jelas ketidakmampuan mereka untuk mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Kata Imam Qurtubi pula, manusia ni lemah, ya? Bukan nak kata pasal roh orang lain, roh dia sendiri pun dia tak pernah tengok. Kita pernah tengok roh kita? Tak pernah. Sebenarnya rupa dia, bentuk dia macam mana tak tahu kan? Menunjukkan bahawa kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat yang Allah Ta'ala maksudkan. Tapi adakah roh tu wujud? Wujud. Itulah maksudnya, ya? Baik, ini kelompok yang pertama yang berkata tentang bila saya tanya pasal roh, itu urusan Allah, kita tak akan sebut. Kelompok yang kedua pula yang berbicara tentang hal roh ini sekaligus mengkaji hakikatnya. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa di antara pandangan yang lebih tepat mengenai masalah roh ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, yang menyebut roh itu berwujud jasad yang sangat lembut yang bercampur dengan badan yang kasar, dengan analogi percampuran antara air dengan tongkat berwarna hijau. Kata Imam Nawawi, roh itu roh itu benda yang ada jasad, ada bentuk dia, tapi dia lembut, tak boleh disentuh, bercampur dengan badan kita yang jasad yang kasar ni. Seperti mana analogi air dengan tongkat berwarna hijau. Tongkat, katakanlah tongkat ni,
Kata tauhid hijau, kita tuang air kat sini. Air tu ada, mana air? Tak nampak, tapi air tu dah ada dalam tongkat. Macam itulah maksud dia. Air tu lembut, tongkat ini kasar. Maknanya bila dah bercantum ke dalamnya, air tu ada tak? Ada, tapi di dalamnya. Begitulah hakikat pandangannya. Kedua, dalam kalangan kelompok pertama sendiri masih terdapat perbezaan pandangan. Apakah roh itu diberitahukan kepada Nabi SAW? Dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim menerima berita daripada Abu Syekh, bersumber daripada Abu Usamah. Usamah menerimanya dari Salih Ibn Hibban yang berasal daripada Abdullah Ibn Buraidah, mengatakan Nabi SAW sendiri telah dicabut rohnya, tetapi baginda sama sekali tidak mengetahui rohnya sendiri. Kata Abdullah bin Buraidah, roh Nabi pun dicabut, tapi Nabi pun tak tahu bagaimana keadaan rohnya. Katanya dicabut. Sedangkan satu kelompok daripada pandangan mereka mengatakan Nabi SAW mengetahui dan melihatnya, tetapi tidak diperintahkan untuk memperlihatkan kepada umatnya. Kata yang pandangan kedua pula kata, tentulah Nabi nampak, tentulah Nabi tahu, cuma dia tidak diperintahkan untuk bercerita tentangnya. Nak menunjukkan bahawa ada hal yang Nabi tidak perlu bagi tahu pada umat. Ada hal yang Nabi perlu bagi tahu. Ini pandangan yang kedua. Ketiga, majoriti kaum muslim berpandangan bahawa roh itu berwujud jasad. Majoriti kaum muslim termasuk ulama-ulama mengatakan roh tu macam jasad kita. Macam kita lah. Ada tangan, ada mata, semua tu macam kita. Itulah yang ditunjukkan Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat. Beberapa ayat Al-Quran menyebut tentang adanya pencabutan, adanya penahanan, adanya pengiriman, adanya penerimaan, pemasukan, pengeluaran, pemberian nikmat dan azab, serta pemindahan. Juga makan minum, pulang pergi hingga berbicara dan lain-lain yang menunjukkan sifat jasad. Sedangkan hal yang tidak berjasad sama sekali tak ada pun sifat seperti itu. Macam kita cerita sebelum ni. Kita dah cerita dah, roh orang yang beriman berada dalam perut burung hijau pergi melihat syurga. Roh orang yang kafir akan berada dalam perut burung hitam tengok neraka. Maknanya kita dah cerita dah tentang keadaan roh yang disebut dalam hadis. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang disebut tentang keadaan roh yang boleh ditarik, yang boleh dikembalikan, roh orang hidup apabila dia tidur, dia merayau. Apabila dia bangun, dia akan kembali balik. Roh orang mati akan ditahan. Mana sifat-sifat roh yang kita cerita ni adalah sifat jasad. Semua ada, tangan, kaki, mata, semua. Jadi inilah pandangan yang lebih tepat mengatakan bahawa roh itu adalah bentuk kita yang asal ni. Itulah pandangannya. Ya. Al-Imam Qushairi mengatakan keberadaan roh yang berjasad lembut itu sama seperti keberadaan para malaikat dan syaitan juga yang berjasad lembut. Macam syaitan, macam malaikat. Ada tak? Ada. Dia bersifat lembut. Mana lembut tu ialah benda yang batin, yang gaib, yang kita tak nampak. Yang keempat, yang benar adalah bahawa roh dan jiwa itu merupakan hal yang sama. Di pandangan keempat pula kata roh dan jiwa hal yang sama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Disebut tentang jiwa yang tenang. Demikian juga firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Surah An-Nazi'at. Maka sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bahawa roh yang dicabut itu bukanlah jiwa. Hal itu diperbuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala yang menyebut Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa-jiwa orang ketika kematiannya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Surah Az-Zumar ayat 42. Baik, tuan-tuan. Jadi nak katakan bahawa roh, jiwa, benda yang hal yang sama. Cuma bila orang yang mati, roh dia akan ditahan, jiwanya akan ditahan. Bila orang yang hidup, rohnya ada, jiwanya ada, tapi dikembalikan balik. Kan kita tidur, bila kita tidur kadang menerawang mimpi kita, pergi sana, pergi sini. Kita dah cerita dah sebelum ni macam mana manusia yang dah mimpi boleh mimpi orang yang dah mati. Roh kita yang sedang tidur ni boleh berjumpa dengan roh orang yang mati. Kita dah bincang dah sebelum ni berdasarkan ayat
surah Az-Zumar ayat 42 tadi. Ya. Jadi kalaulah roh kita keluar ketika kita tidur, tentu kita mati. Tapi hakikatnya kita tak mati, masih bernafas. Bermaksud bahawa roh dan jiwa ini dia sama, cumanya satu dikembalikan, yakni orang hidup, satu lagi mati. Dia benda yang bukanlah kerana roh tercabut maka orang tu akan mati. Dia maknanya benda macam berkaitan jiwa kita, mana nyawa kita ni. Macam orang mati, then brain dead. Kalau seorang tu dah disahkan mati tapi dia masih hidup kat hospital, doktor kata dia tak ada harapan, hanya bergantung pada mesin saja. Kenapa doktor kata bergantung pada mesin? Bermaksud otaknya dah mati. Maknanya otak dah mati, dah tak ada function lah. Kenapa dia boleh hidup? Nyawa dia boleh hidup sebab oksigen masuk, pump lagi. Sebab tu dia boleh macam hidup. Hakikatnya dia dah mati. Demikianlah maksudnya tadi. Jiwa tu ialah jantung kita dia tu. Roh mati-matilah. Akal dah tak ada, fikiran tak ada pada jasad ni. Ya. Mengenai ayat di atas, Ibn Abbas mengatakan dalam diri manusia itu terdapat jiwa dan juga roh, yang antara keduanya seperti sinar matahari. Allah memegang jiwa tersebut ketika manusia sedang tidur dan membiarkan roh tetap bergerak dan hidup dalam dirinya. Jika Allah hendak mematikannya, dia akan cabut roh itu sehingga manusia itu mati. Jika dia hendak mengakhirkan ajalnya, dia akan kembalikan jiwanya itu pada tempatnya di dalam dirinya tadi. Kata Ibn Abbas, umpama sinar matahari. Kita duduk tengah hari, nampak tak sinar matahari? Nampak? Matahari mana? Matahari kat situ, tapi sinarnya ada. Begitulah analoginya. Muqatil mengatakan manusia itu mempunyai kehidupan roh dan jiwa. Jika manusia itu tidur, jiwanya keluar tetapi tidak terpisah dari jasadnya. Sekadar keluar memancar seperti mana pancaran sinar matahari. Sedangkan kehidupan dan rohnya masih tetap berada dalam jasadnya. Jika ia dibangunkan, jiwa itu akan kembali ke jasadnya secepat kelipan mata. Jika Allah bermaksud mematikannya dalam tidur, dia akan pegang jiwa-jiwa yang keluar tersebut. Kata Imam Muqatil sama macam Ibn Abbas tadi. Umpama cahaya matahari, ya, pancaran sinar matahari dah sampai, tapi matahari tetap ada kat situ. Roh dah keluar tapi jasad tetap ada dengan nyawa tadi. Maksud tu begitu maksudnya. Dan Muqatil mengatakan jika jiwa itu keluar dan naik ke langit lalu dia melihat sesuatu, dia akan segera kembali ke jasad dan bertemu dengan roh serta beritahu apa yang dilihatnya itu. Setelah itu roh tersebut akan beritahu kepada hatinya, sehingga ketika bangun dari tidur, dia merasa telah bermimpi melihat itu dan ini. Kita tak bangun tidur, kita sedar, rasa macam mimpi lah tadi kat sana, rasa macam mimpi dah tadi kat situ. Itu adalah mesej yang disampaikan oleh jiwa tadi, ya. Baik tuan-tuan, ini antara penjelasan tentang roh yang lebih panjang, ya. Kalau kita ada melihat beberapa pandangan yang mengatakan orang yang mati rohnya tak tenteram, berkeliaran, kalau ke Indonesia tersebut roh gentayangan kan, gerak kan, waktu orang malam orang takut pergi kubur kan. Sebab apa? Takut hantu kan, hantu kubur bangun. Macam-macam lah cerita-cerita hantu Melayu kita tengok sekali kan. Jadi cuba cakap pada diri kita sendirilah, berani tak kita kalau tidur kat kubur malam ni? Tak berani. Sebab apa? Kita memang dah biasa dengan cerita-cerita hantu kan. Orang bangun daripada tidur, orang yang bangun daripada kubur tak ada kerja lain, cekik orang je kerja dia kan. Jaranglah kita tengok cerita Melayu orang bangun daripada kubur buat baik kan. Semua jadi hantu kan. Jadi kalau kita tengok secara logiknya kan, kita dah cerita dah tentang azab kubur, kita dah cerita dah tentang azab yang berada dalam himpitan kubur dan sebagainya, dan kita juga dah cerita dah tentang nikmat-nikmat kubur, orang yang meninggal dunia dapat nikmat, dan dah cerita dah tentang penjelasan daripada surah Al-Mu'minun, ayat 99 dan 100 yang kita bacakan dah sebelum ni, berkait dengan cerita ni, yang menyebut tentang kesudahan orang-orang yang kafir. Siapakah orang kafir di sini? Orang kafir ini ialah orang kafir yang memang menolak Islam, dan orang kafir itu ialah orang kafir yang orang Islam tapi derhaka pada Allah, buat maksiat. Kesudahan bagi orang-orang kafir ini, mereka akan minta pada Allah, qala rabbirji'un, ya Rabb, keluarkan aku daripada sini. Yakni dalam kubur sempit tu, dah himpit dengan tanah, tiba-tiba dia minta nak keluar daripada kubur ni. Setelah melihat apa?
setelah dia melihat tentang rupa azab kubur tu macam mana, ataupun dia dah merasai dengan hakul yakin, dengan keyakinan bahawa inilah azab kubur, kena himpit, dah nampak dah rupanya apa azab kubur tu dengan ular, kalau jengking dan sebagainya, dia takut dah. Dan ketika itu, ya Allah, kembalikan aku, ya Allah. Dia nak bangun, nak balik, kerana dulu mungkin dia jahat, jadi sebab itulah di dalam kubur dia dah kena azab. Dan bila dia nak balik, dia nak buat apa? Adakah dia nak buat jahat lagi, nak jadi setan? Tidak. Dia nak buat apa? Dia sebut qala rabbirji'un. Mereka berkata, keluarkanlah kami, ya Allah, la'alli a'malu salihan fi ma tara, untuk aku beramal soleh terhadap perkara yang dulu aku tinggalkan. Itulah keinginan orang-orang kubur yang kafir, orang-orang kubur yang dahaka. Nak bangun keluar daripada kubur untuk beramal soleh, buat baik. Kalau lah masa hidup dulu dia memang jahat dah, nakal, tiba-tiba dah mati, dah nampak azab kubur, dah nampak kalau jengkir, dah nampak ular sawo semua, tiba-tiba diberi peluang hidup lagi, nak jadi setan lagi. Mustahil lah, kan? Dia dah bangun, dah tengok azab, lepas tu nak bangun keluar, nak jadi hantu lagi. Kenapa? Mustahil. Kalaulah diberi peluang orang kubur tu bangun daripada kubur, dia bukan nak jadi hantu, bukan nak jadi setan, tapi dia nak jadi orang yang beramal soleh. Itulah keinginan dia yang Allah rakamkan dalam suratul Mu'minun. Jadi tuan-tuan, menghapuskan segala perasaan ataupun minda kita yang mengatakan bahawa hantu kubur tu bangun cekik orang apa, tak ada. Hantu tu wujud, mungkin wujud, tapi bukanlah roh, tetapi itu adalah syaitan, itu adalah jin yang jahat, yang memang kerja-kerja iblis ini untuk menyesatkan anak Adam. Maka apakah lawannya? Lawannya ialah kita perlu kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sahaja. Kalau orang kata syaitan ni kuat ke, jin kuat ke? Tidak. Dia kuat mungkin di alamnya. Kalau dia muncul di alam kita, dia lemah. Seumpama macam ikan. Kita kat darat, ikan kat laut. Kalau saya nak menyelam ke laut, saya kena pakai tangki gas tu. Turun, tengok ikan kat bawah tu. Kan? Ikan jerung, ikan kerapu. Jadi bila-bila masa saja dia boleh serang saya, sebab bukan alam saya. Kalau jerung tu datang langgar, tercabut saya punya emas tu, topeng gas tu. Mungkin saya bukit lemah dan meninggal lemas. Tempat dia kuat. Cuba kalau kita tangkap dia buat di atas, kan? Jerung macam mana sekalipun, lama-lama dia akan lemah juga. Sebab apa? Bukan alam dia, dia akan jadi lemah. Demikianlah setan, jin yang jahat dan sebagainya ini, dia boleh muncul dengan izin Allah, tapi dia boleh muncul sekali lepas je. Dia tak macam dalam movie kita tengok tu, cerita-cerita Melayu, cekik orang, kan, hisap darah orang, kan? Kalau boleh buat begitu, habis bersepah dah semua orang mati kat dunia ni. Tapi tak ada, melainkan kalau kita nampak mungkin sekali imbas, itu pun atas izin Allah. Sekejap dia muncul, tengok kejap, hilang. Kita tengok dia kejap pun dah takut. Padahal dia kalau boleh tak nak lama-lama, dia takut. Itulah dia. Jadi apa lawan dia? Kita kena kembali pada Allah, bacalah ayat-ayat ruqyah, ayat pendiri diri, sebab memang itulah benteng kita daripada gangguan-gangguan tadi, ya. Orang baik nak balik tak? Kalau orang tu orang baik, orang beriman, memang orang tu orang jenis semayang, jaga semua, bila dia meninggal, dia nak balik tak? Dia nak balik juga, tapi dia nak balik untuk berjumpa keluarga dia, supaya dia nak bagi tahu pada keluarga dia, jangan menangis, jangan menangis. Abah sekarang ni dalam kubur dalam keadaan yang baik, tempat yang baik, jangan kamu menangis. Anak bagi tahu supaya keluarga jangan menangis. Itu je tujuan dia. Tapi dia nak balik tak? Sebenarnya dia tak nak balik pun sebab dia seronok dalam kubur tu. Jadi apa gunanya roh orang yang dah mati tu nak balik? Satu nak balik tapi Allah tak izinkan. Satu lagi, dia kalau boleh memang tak nak balik, tapi dia nak bagi tahu pada keluarga dia jangan menangis. Itu saja. Jadi kita ni di mana? Itu yang perlu kita merenungkan dan fikirkan. Jadi kesimpulan daripada tajuk kita bincang ini, roh ini urusan Allah Ta'ala, perkara yang gaib, dia ada di alamnya yang kita sebut alam barzah, yang pastinya akan kita lalui. Mungkin bukan lambat lagi, mungkin malam ni, mungkin esok, pasti kita akan laluinya.
Ya, tajuk ini ada bincang lagi, beberapa perkara lagi kita akan sebut lagi pada siri pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Saya dimaklumkan lepas ni ada majlis tahlil dan doa samad. Ya, jadi kita berhenti setakat ini. Tuan-tuan ya. Kita bincang buku ni lama ni. Saya ingat saya daripada tahun 2018 kot. Buku pun dah reput dah. Kan? Saya memang nak tunggu kitab ni apa? Tajuk dalam surau ni habis ke. Lepas tu saya baru cari buku baru. Ya. Insya-Allah kita tangguhkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.